إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini saya akan memulakan pembacaan daripada kitab modul Ta'mir berkenaan dengan silibus hadis. InsyaAllah saya akan memulakan pembacaan dan sebagai pengajaran untuk kita semua daripada kitab yang disediakan oleh bahagian Ta'mir Negeri Perak ini. Jadi kita akan membaca, kita akan melihat pengajaran daripada hadis pertama yang saya akan bacakan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian. Hadis ini bertajuk berkenaan dengan memelihara kebiasaan yang baik. Memelihara kebiasaan yang baik. Perkara yang biasa yang kita lakukan yang baik hendaklah dipelihara. Jangan ibarat pepatah Melayu, hangat-hangat ti ayam. Itu maksud hadis nanti sebagai pengajaran rumusannya. Kebiasaan yang baik, amalan yang berkuantiti sedikit, itu lebih baik untuk terus dijaga atau dirutinkan. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah dibanding dengan amalan yang langsung dilakukan sekaligus banyak namun hanya sekejap. Solat duha dan solat malam adalah di antara amalan yang sebaiknya terus dijaga. Jadi hadis ini nak menerangkan tentang kebiasaan yang baik daripada perkara-perkara yang disunatkan. Ya, yang wajib dah tentu dah. Wajib tak boleh pula ya. Tiba-tiba buat kemudian tak buat. Ya, yang benda yang fardu, sama ada fardu ain ke, sama ada fardu kifayah ke, ya, mana kena teruslah benda fardu. Jangan pula mula-mula rajin sembahyang lepas tu tak sembahyang langsung. Itu tak betul. Langsung tak betul lah. Benda wajib yang kita nak ambil pengajaran ni tentang benda-benda yang sunat, yang walaupun sedikit kita amalkan tetapi berterusan lebih baik daripada benda yang banyak. Benda sunat tu bila nak buat banyak, tiba-tiba sekejap je, angat-angat ti ayam je. Ya. Tapi benda yang fardu diteruskan. Ya. Jangan pula dia tiba-tiba buat lepas tu tak buat langsung. Benda fardu, benda wajib memanglah. Dan ini juga, tajuk ini juga menerangkan tentang kepentingan istiqamah. Ya, istiqamah, konsisten dalam beramal ibadah, terutama dalam perkara-perkara sunat. Jangan sekejap saja buat, lepas tu tiba-tiba tak buat dah. Kerana apa? Kerana mula-mula dia buat terlampau banyak, di luar kemampuan dia kadang-kadang tu. Akhirnya dia mengalah. Akhirnya dia mengalah. Jadi hadisnya berbunyi begini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Masuk hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, kata Abdullah, hai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan itu. Dahulu ia suka berdiri bersembahyang di waktu malam, tetapi kini ia meninggalkan bersembahyang di waktu malam itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadis ini mengajak kita supaya memahami tentang nilai istiqamah.
Nilai maknanya tetap melakukan sesuatu perkara walaupun perkara tu sedikit. Perkara tu sunat tetapi sedikit kita buat, tetapi berterusan, istiqamah lebih baik daripada mula-mula ajak, ustaz jom kita qiyamul lail ustaz, kita bangun awal pukul 4 pagi, 3:30 pagi. Mula boleh lah, bulan mula, lepas tu bulan depan, bulan kadap lagi dia peruyuk. Kita kata tak apa, kita bangun lewat sikit. Semangat berkamai ni kadang tu. Islam ajar kita tentang kebiasaan, bersabar, istiqamah. Kita lakukan, awalkan, mana kita lakukan, awali dengan benda tu dibiasakan walaupun sedikit benda sunat tersebut, tetapi kita biasakan. Takut nanti kalau kita buat mula-mula dah gia 5, terlalu banyak benda sunat tersebut, akhirnya kita akan mengalah sendiri. Apa perkara pun, perkara-perkara sunat, memanglah fadilat dia besar, lagi banyak fadilat pahala dia, tetapi ukur kemampuan kita. Dan Nabi SAW ajar kepada kita tentang membiasakan istiqamah benda sunat itu walaupun sedikit tapi berpanjangan, berterusan. Hadis Nabi yang lain, Nabi ada sebut, bila seorang tanya Rasulullah SAW, ayul a'mal ahabbu ila Allah, apakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda menjawab, qala adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Berterusan walaupun sedikit. Kita baca Quran berterusan, semuka sehari ke, sehari semuka. Kemampuan kita nilai diri kita macam mana. Jangan mula-mula tu, aku ni bila dengar semangat fadilat baca Quran ni, semangat nak baca, dia kata aku sehari nak baca 1 juzuk. Sehari je, lepas tu tinggal, lepas tu letih dah di tengah jalan. Ini banyak berlaku kepada orang-orang yang dia bersemangat. Dan kadang-kadang perkara ini dia kena ingat, dia tak mengetahui di hadapan dia cabaran untuk meneruskan perkara tersebut. Kalau dia buat pada awalnya terlalu banyak, dengan dia baru nak mula, baru nak bertatih, maka tuan-tuan, kita ukur, kita nilai iman kita, kemampuan kita. Yang penting bagi kita ialah istiqamah. Sembahyang sunat duha 2 rakaat, istiqamah. Sembahyang malam tahajud, bangun, kalau tak boleh awal, bangun 2 rakaat. Tahajud witir 3 rakaat. Itu kemampuan kita jalan. Jangan macam mula-mula nak gah, nak buat banyak, akhirnya tak mampu kita buat. Jadi Nabi SAW mengajar kita, dan Nabi menceritakan, menasihati Abdullah bin Amru bin Al-As, bahawa jangan macam perangai orang tu. Dulu bukan main bangun qiyamul lail, sekarang tak qiyamul lail dah, naumul lail, tidur malam nyenyak. Dulu semangat bukan main. Tuan-tuan, Rasulullah dia insan yang hebat, dia tidur sekejap je. Tersebab tuan-tuan, bagaimana Rasulullah tak setuju dengan ada sahabat yang apabila sahabat ni pergi, 3 orang sahabat pergi jumpa Aisyah, isteri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi ni macam mana. Seorang ni kata Nabi ni begini-gini. Aisyah cerita pasal ni. Akhir seorang tu kata, kalau begitu aku tak mau tidur dan aku nak bangun malam. Pasal apa? Bila Nabi dengar tu, Nabi nasihat. Pasal apa? Nabi tahu tentang bagaimana semangat iman manusia yang lain. Bukan macam dia, bukan macam Nabi SAW. Nabi kata, aku pun tidur, aku pun jaga. Maknanya tak melampau-lampau dalam perkara ini.
Yang penting hadis ini mengajar kita tentang istiqamah. Istiqamah tuan-tuan, ya. Dan istiqamah ini besar ganjaran dia di sisi Allah. Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyebut Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tuhan kami ialah Allah, istiqamah. Antaranya dalam beramal ibadah, melaksanakan perkara sunat ini, istiqamah. Ya. Kelebihan qiyamul lail, besar kelebihan dia. Memang, ya, besar kelebihan dia. Bila kita baca fadilah dia besar, kadang-kadang dia mencabar untuk kita bangun awal ni, kena awal bangun. Ukur baju di badan sendiri, bagaimana iman kemampuan kita. Ya, bagaimana iman kemampuan kita. Itu sebab Nabi menyebutkan lagi hadis yang lain, ya ayyuhan nas khuzu minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah, mana jadikanlah daripada amalan-amalan barang yang mampu bagi kamu, terutamanya amalan sunat ini, barang yang mampu bagi kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tak jemu, Allah tak letih, sehingga kamu yang letih. Allah tak letih, tak jemu nak bagi ganjaran pahala, takut kamu yang letih, kata Rasulullah. Ya. Jadi tuan-tuan, hadis ini mengajar tentang istiqamah. Ya. Kita istiqamah, jaga. Yang kita biasa buat dia jaga berterusan. Jangan pula buat sekejap, tak buat dah banyak, ataupun culas banyak. Ya. Buat. Contohnya apa? Contohnya semayang sunat rawatib ke. Ya, contohnya baca Quran, zikir, istighfar. Jadi tunaikan amalan tersebut mengikut kemampuan kita, sekadar yang kita mampu. Ya, takut nanti kalau kita tak mampu, dengan mula-mula dah kita buat banyak, akhirnya kita berhenti, akhirnya kita mengalah, akhirnya kita yang rugi. Dan hadis yang lain juga, lebih kurang riwayat yang saya sebut tadi, wa inna habbal a'mal ila Allah ma dawama alaihi sahibuh wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik amalan di sisi Allah Ta'ala barang yang berpanjangan, dibiasakan oleh yang buat, yang mempunyai amalan tersebut walaupun sedikit. Di hadis ini daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah anak kepada Amru bin Al-As, gubernur Mesir. Amru bin Al-As ini seorang negarawan yang hebat. Ya. Dan dia di antara orang yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk membawa dakwah ke bumi Afrika, membawa syiar Islam, dakwah Islam ke bumi Afrika. Kan? Amru lah, maknanya panglima perang, panglima angkatan tentera, kan, yang membawa cahaya Islam pertama menjejakkan kaki di benua Afrika, menyeberangi Semenanjung Sinai sampai ke bumi Mesir. Walaupun di sana ada pertempuran berlaku, memang berlaku pertempuran daripada masyarakat Qibti, kerana masa itu Mesir atau utara Afrika ni dikuasai oleh kerajaan Rom. Ya. Tetapi Amru bin Al-As dapat mengalahkan, dan akhirnya Islam bertapak di bumi Afrika, iaitu di Mesir, kan? Dan Amru Al-As membina bandar lama yang dipanggil bandar Fustat, bandar lama di Kahirah hari ini. Di situ ada masjid yang pertama dibina di bumi Afrika, dipanggil Jami' Amru, Masjid Amru lah, kan? Masjid ni masjid lama, sudah renovation lain, sudah dibuat lain, tacak lain, tetapi masih kekal lagi. Ya, maknanya seni bina lama dia. Jadi ada seorang, mana anak dia ni bernama Abdullah. Abdullah ni mati di Mesir dan tanam pun di sana.
Ya. Jadi hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Gubernur Mesir, orang yang membawa syiar ni, Amr bin Al-As ini, sahabat Nabi. Ya. Jadi apa pengajaran hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian? Antaranya dia kata apa? Kelebihan mengekalkan amal soleh walaupun sedikit. Kerana amalan yang berterusan akan menimbulkan kesan dalam diri. Walaupun sedikit berterusan, biasakan, terus buat walaupun sedikit. Jangan banyak-banyak lepas tu tinggal. Jangan banyak-banyak betul letih lesu sudah. Kan? Macam biasa kita ni lah kan, kadang-kadang. Contohnya bulan puasa ni nak mari nak kadam ni. Kadang-kadang dia semangat bukan main. Sepatutnya kalau betul dia nak 1 juz sehari, dia kena ada cara dia. Tapi ni kadang sekali hadap dia nak berhabis 1 juz kata. Sekali hadap. Mula-mula tu semangat lagi sekali hadap. Lepas lohor tak tahu buat apa. Hari pertama okey, hari kedua okey sikit. Hari ketiga dah makin slow sikit. Hari keempat mula-mula baca sekerat. Juzuk keempat ke. Lepas tu Quran tak habis baca, dia tidur dulu. Dia lena tengah hari Zuhur. Letihnya pasal dia nak pasal apa? Pasal dia cuba. Bagus. Nak berhabis 1 juzuk tu, tapi kena ada kaedah betul. Jangan di sekali hadap nak berhabis. Dan inilah sebenarnya yang kita kan, yang disebut hadis ini supaya benda ni berterusan walaupun sedikit. Jadi kalau dia nak 1 juzuk sehari, buat jadual. Waktu ni lepas subuh sikit, lepas sikit, insya-Allah. Jangan sekali hadap kata orang. Takut dia tak mampu, akhir dia letih. Lepas baru 4 juzuk, sudah 5, 6 sampai lebuh. Lepas tu bila kujung-kujung lagi lebuh, tak baca. Pasal apa? Sibuk dah siap nak beraya. Siap nak beraya dah sibuk. Ni kerana banyak orang yang dia gagal. Walaupun azam pada awalnya baik, betul, bagus. Dia pun tak nak bertadarus pula tu. Dia nak baca seorang-seorang, sekali hadap 1 juzuk. Dia nak rally terus 1 juzuk. Memang tuan-tuan, kalau ada orang semangat tu, dia semangat. Kita macam mana? Dia kekalkan amal soleh walaupun sedikit. Kekalkan. Walaupun sedikit ada kesan, ada ganjaran, ada kesan untuk kita. Macam mana disebut tadi, bahawa orang istiqamah tadi, para malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat akan turun dan memberi khabar gembira pada kita. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat akan beri khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Apa dia? Nilai istiqamah. Meninggalkan ibadat atau amal soleh yang pernah dilakukan menunjukkan seseorang tidak prihatin kepada ibadah dan jantung hatinya terganggu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran orang yang ada masalah hati. Masalah iman lah, masalah hati. Semangat pada mula, lepas tu dia tak semangat. Awal Ramadan dia semangat, tengah dia kohor-kohor turun, akhir langsung tak semangat. Langsung tak semangat. Yang ini tuan-tuan, itu sebab kita kena konsisten istiqamah buat. Dan benda-benda ni kena dibuat sedikit demi sedikit. Terutama benda sunat dia lah. Ni kadang-kadang tiba-tiba Ramadan je dia nak semayang sunat tarawih contohnya. Ada orang tak Ramadan baru nak mula, tak lain tak pernah sunat pun, tak pernah buat apa pun, tak semayang pun culah, fardu pun culah. Mula-mula tu boleh lah. Lepas tu dengar pula 20 lagi lah. Lepas tu mundur ke belakang, ngundur. Islam menyuruh umatnya mengambil berat di dalam melaksanakan hal kebaikan dan tidak meninggalkan daripada melakukannya, serta dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Ditambah sikit
demi sikit amalan-amalan sunat ini. Ya. Amalan sunat ini ditambah sikit demi sikit. Tapi yang penting istiqamah. Jangan tak istiqamah. Orang yang dahulu mengerjakan amalan kebaikan, kemudian berhenti melakukan amalan kebaikan tersebut, adalah daripada orang yang rugi. Orang yang rugi. Dulu rajin buat amalan-amalan sunat. Memang tuan-tuan, dalam kita beramal ibadah ni memang ada cabaran. Itu sebab Nabi ajar kita sedikit tetapi istiqamah berterusan. Sebab cabaran ni ditakdirkan umur kita panjang, cabaran ke depan lagi panjang. Mula-mula memang semangat begitu nak buat. Tapi bagaimana ke depan. Ada orang yang mula-mula semangat, akhirnya dia meninggalkan perkara yang dia buat tersebut. Jadi benda-benda ini perlu dilatih bermula dengan sedikit demi sedikit. Tambah bila rasa ada semangat, tambah. Dah biasa dah biasa buat, tambah. Dah biasa baca Quran tiap hari semuka, mungkin tambah 2 muka, tambah 3 muka. Tengok jangan sekaligus nak rally satu juzuk. Kita tak mampu. Kalau mampu silakan, tapi kita tahu iman kita, kemampuan kita macam mana. Ni tuan-tuan ayah. Jadi pertingkatkan amalan sunat itu sedikit demi sedikit. Yang penting berterusan dilakukan. Benda wajib istiqamah terus buat. Datang solat berjemaah, datang istiqamah. Jangan pula tiba-tiba datang, betul tak datang. Rupa datang pasal nak jemput kenuri je. Datang rupanya tiba-tiba datang. Bagus dia ni, datang jemput kenuri, lepas jemput betul tak datang dah. Ini pun amalan yang tak baik. Amalan tak baik lah. Jadi dia hadir, dia datang istiqamah. Yang wajib fardu kifain, fardu kifayah buat, dan yang sunat dilakukan untuk menambah koleksi ganjaran pahala. Ikutlah kemampuan kita. Maknanya tepuk dada tanya iman. Yang penting istiqamah kita melaksanakan sesuatu kebaikan tersebut, sesuatu amalan soleh tersebut, supaya kita mendapat keberkatan dan berpanjangan ganjaran fadilat dia. Ini. Jadi Nabi SAW mengajar kita jangan dia sikap macam fulan bin fulan itu. Dia tak sebut nama siapa, tak penting nama tu. Yang penting jangan bersikap macam orang yang mula-mula dia semangat dan buat amal soleh, akhirnya dia berhenti, stop. Akhirnya dia gondol ke belakang. Ni tak bagus. Ni pencapaian yang tak bagus. Orang makin maknanya mendapat pencapaian terbaik, bertambah sedikit, dia akhir melangkah bukan ke depan, mengundur ke belakang. Ambil langkah ke belakang, langkah undur. Ni benda sunat, amal soleh yang sunat. Dia mungkin dulu dia rajin buat benda ni. Dia rajin awal ke masjid, solat sunat, membaca Quran. Akhirnya dia tak baca dah. Sebab dia sibuk dengan WhatsApp dia. Lah ni memanglah lagi cabaran tu kan. Walaupun sedikit lah ni pun, dulu kita rajin, lah ni tak rajin, malas. Pasal malas. Kita tengok WhatsApp rajin, baca Facebook, Masya Allah. Memang kita rasa tuan-tuan kalau kita rajin. Tambah cabaran kita hari ni, TV-nya, WhatsApp-nya, WhatsApp sajalah kan, Facebook dan sebagainya lah. Tahu cerita lah. Sebenarnya kita mampu buat amal soleh ni, yang sunat-sunat ni, tapi sikit-sikit. Jangan kita tak mampu. Sebab kita mampu. Qiyamul-Lail ni boleh bangun malam. Tak percaya tengok peminat bola, fanatik bola, tengok apa malam ni, apa Manchester United lawan apa ke? Liga Inggeris ya. Tu dia, ingat 3 pagi
Oh bangun, boleh elok je, jegir biji mata. Makna tuan-tuan, kita mampu buat. Mampu. Nak buat tak buat je. Ya. Jadi ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, yang penting jangan berhenti tiba-tiba, break tiba-tiba, stop terus. Break, matikan enjin. Terkejut pula break tu. Daripada asal kita buat benda tu, kita rajin buat, akhir kita berhenti tak buat. Ini bukan kebaikan kita dapat, kerugian kita dapat. Yelah, walaupun orang kata benda tu sunat je Ustaz, memanglah benda sunat, tapi ni satu gambaran ada masalah pada diri kita. Kalau benda sunat tu kita buat sikit-sikit pun, terus-terusan, ni menggambarkan tahap keimanan kita, kan? Tahap keimanan kita. Tiba-tiba berhenti langsung, tak nak buat langsung dah. Mari masjid pun lambat, baca Quran pun lemah terus, zikir langsung, dan sebagai perkara amal soleh. Ni benda-benda sunat. Benda wajib jangan pula buat gitu. Mula-mula buat semayang, betul tak semayang lah lepas tu. Pasal betul tak semayang, rupa ikut ajaran sesat. Ajaran sesat ajak tak semayang, pakai niat je. Ada kes ninggir ada orang tu, ya, kes di dapur kan, dekat dia saya tinggal berdekatan lah, ya. Di kampung ada kampung berdekatan saya tinggal kan, dilaporkan. Memang orang datang saudara di dapur. Dia kata saudara dia ni Ustaz kata, dulu rajin semayang dari masjid, dan ni tak semayang tu. Bila dia tanya kenapa, aku dah semayang dah. Semayang macam mana? Pakai niat kata. Semayang pakai niat rupanya. Masya Allah, ada lagi semayang geng pakai niat semayang ni. Ada lagi tuan-tuan, walaupun tak meriah atau mana, tapi ada lagi. Dia terpengaruh nanti ayah saudara dia datang pujuk dia, akhirnya daripada rajin semayang datang masjid tak semayang langsung, pakai niat je rupanya. Jangan pula benda fardu buat gitu. Mula-mula pakai tudung, lepas tu tak pakai tudung. Ni mula-mula pakai tudung, lepas tu tak pakai tudung dah, tak menutup aurat dah. Lepas tu pakai ajak orang pula, pakai ajak kempen pula, supaya jangan tutup aurat, jangan pakai tudung, jangan tutup aurat. Ini ngundur ke belakang. Ini benda merapu sesat. Jadi amalan soleh, perkara-perkara sunat ini dijaga, konsisten kita jaga, istiqamah, supaya kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama tuan-tuan. Dia pendek hadis ni. Hadis kedua, hadis ni pendek tuan-tuan. Hadis kedua tajuknya bercakap baik dan bermanis muka. Bermanis muka. Bermanis muka adalah salah satu medium dakwah. Untuk berdakwah manusia kepada Allah, tidak semestinya perlu pandai bercakap. Malah dengan senyuman itu pun adalah satu bentuk dakwah. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyum engkau pada saudara engkau sedekah. Jadi bentuk dakwah ni pelbagai tuan-tuan. Sebab dalam ulama disebut dalam berdakwah ni ada dua kaedah. Satu, dakwah dengan maqal, dengan cakap, cakap, ceramah, berkhutbah, bertazkirah. Yang kedua, dakwah bil hal, dakwah dengan hal, keadaan, akhlak, perangai. Ni. Dan ulama disebut antara dakwah yang paling maknanya menusuk, yang mudah menusuk kalbu, hati manusia, menyentuh hati, ialah dakwah bil hal. Dakwah bil hal dikata lebih fasih daripada makna dakwah dengan lisan. Ni disebut apa dalam bahasa Arabnya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dia kata
Bahasa maknanya perbuatan lebih fasih, lebih berkesan daripada bahasa percakapan kadang-kadang tu. Kadang-kadang cakap ni tang orang tak pernah dengar juga. Tapi dengan cara keadaan dia, dia tunjuk akhlak, kepribadian dia. Antaranya ni senyuman, satu medium senyuman, bermanis muka, watak sebagai seorang muslim, bermanis muka kepada saudara seagama dan kepada yang bukan Islam. Ini juga salah satu cara untuk menarik mereka. Salah satu cara untuk berdakwah, medium dakwah, antara medium dakwah yang berkesan. Sebuah senyuman akan selalu diterima, kerana senyuman akan membuka pintu dan hati seperti anak kunci. Berikan setiap senyum anda untuk semua orang, kerana satu senyuman memberikan keceriaan pada semua orang. Ni hadis kita pada malam ini berkenaan tajuk ni apa? An Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim At-Tai. Dulu dia ni pemuka Nasrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah, muttafaqun alaih. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau semua kepada neraka, sekalipun dengan jalan bersedekah dengan potongan kurma. Maka barang siapa yang tidak dapat menemukan itu, maka hendaklah bersedekah dengan mengucapkan perkataan yang baik. Maknanya antaranya bermanis muka. Fokusnya bermanis muka. Walaupun hadis ni ada dua cerita tentang sedekah. Cerita tentang fokus sedekah. Maknanya antara sedekah walaupun sedikit, walaupun sebelah kurma, bisyiqqi tamrah, sebelah. Cerita ni berlaku pada Aisyah. Aisyah ada 3 biji kurma, dia nak simpan. Tiba-tiba datang seorang perempuan bawa 2 orang anak dia, kelaparan, miskin, lapar, minta nak makan, susah. Aisyah ada 3 biji, tak apa dia bagilah. Sebiji untuk Pak 2 anak perempuan, sebiji seorang, mak dia sebiji. Anak perempuan makan, mereka lapar, makan, mak dia pun nak makan. Tiba-tiba anak perempuan menangis, nak lagi. Seorang ibu, hebat seorang ibu, dia belah 2, kau separuh, kau separuh. Mana anak dia 2 dapat separuh, dia tak dapat apa. Lalu perkara ni diadukan, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut tentang ganjaran syurga kepada orang yang melakukan perkara ini. Pak Nabi sebut, sekali Nabi kata, sedekah akan nyimpan dinding daripada api neraka. Pak Nabi kata, mana bertakwalah olehmu dengan walaupun sebelah kurma. Maknanya walaupun sedikit derma, tuan-tuan. Sebelah kurma derma, tara mana, tuan-tuan? Tara mana kenyangnya. Tapi fadilat dia tentang nilai sedekah itu menjaga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara hadis ini, dia mengajar kita pertama tentang sedekah walaupun sedikit. Yang tadilah cerita bersambung. Walaupun sedikit, biasakan bersedekah. Memang kita tak mampu banyak, biasakan sedikit. Tak mampu banyak, RM1 sehari ke, ataupun ni. Yang penting kita sentiasa bersedekah, untuk kita membuat dinding-dinding menghalangi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini fadilat sedekah. Dan yang kedua disebut di sini tentang pahala sedekah juga. Apa dia?
tentang kalimah yang baik. Kalimah yang baik, kalimah yang manis, kalimah yang menceriakan, yang sedap didengar oleh orang. Antaranya senyuman. Senyum, akhlak yang baik, termasuk dalam kalimah at-tayyibah. Dia cakap baik dengan orang. Dari sudut dakwahnya begitu, dari sudut nasihatnya begitu. Sebab agama ni ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat, menasihati. Mana cakap dengan cakap yang baik. Jadi ada dua perkara hadis ini mengajar kita tentang, pertama, bersedekah walaupun sedikit. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedekah boleh mengubati penyakit. Kalau kita sakit, banyakkan bersedekah, insya-Allah kurang sakit atau disembuhkan. Disembuhkan penyakit, insya-Allah, semua izin Allah. Tapi Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Ubati pesakit kamu dengan sedekah. Kita kok demam, rajin demam je, rajin bersedekah. Mana tahu kita kedekut sangat. Tu apa? Bila kita bersedekah, doa daripada orang yang diberi sedekah tu. Dia doakan kita, doa kesembuhan, doa kelapangan, ketenangan, keamanan. Tentu dah. Terima kasih dia berdoakan. Dan ini kata Rasulullah SAW. Mana di samping kita mencari ubat lain, ubat-ubat biasa, antara ubat dia ialah dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah pesakit kamu dengan sedekah. Kita rajin bersedekah, insya-Allah Allah beri kesembuhan, kurangkan sakit pada kita. Kena buat dah, kena yakin. Di samping kita berikhtiar ubat dan begitu begini, dah semuanya hak Allah Ta'ala belaka. Sakit pun Allah Ta'ala beri, nak sembuh pun Allah Ta'ala beri. Ikhtiarkan pula bersedekah. Bersedekah. Begitu juga dengan bersedekah dapat memadamkan segala kesalahan, dosa-dosa kecil. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah akan memadamkan kesalahan dosa-dosa kecil sebagaimana air akan memadamkan api. Bahkan disebut lagi lah hadis Nabi yang lain, kalau kita nak rasa bahawa hati kita jadi lembut, idza aradta talyinal qalbika fa'at'imil masakin wamsah ala ra'sil yatim. Bila kamu berkehendak melembutkan hati engkau, Nabi suruh apa? Beri makan pada orang miskin. Sedekah lah tu. Beri makan pada orang miskin. Dan sapu kepala anak-anak yatim. Akan melembutkan jiwa kita, hati kita. Kalau kita dah sekerah je, nak nangis pun, nak sebut zikrullah, nak sedih nangis payah. Antaranya ni cara nak lembutkan hati. Di samping cara lain, ada jalan dia. Antara jalannya ialah bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin. Dan insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat, kita bersedekah tak kurang, tidak mengurangkan harta kita. Tak ada. Tuan-tuan pernah jumpa ke orang bersedekah jatuh apa ke dana, jatuh muflis kerana dia rajin bersedekah? Aku dah bankrupt. Kenapa? Kerana aku rajin bersedekah. Tak ada. Yang bankrupt tu kerana dia boros, dia tamak, dia kedekut. Tu. Dia bermewah, dia akhirnya dia bankrupt. Tak ada tuan-tuan. Maknanya orang yang bersedekah, dia tidak akan dikurangkan harta dia. Ini jaminan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah daripada harta kita, tak akan kurang. Mungkin hari itu kita sedekah RM5, duit RM10, tinggal RM5. Memang nampak zahir kurang, tapi Allah akan bagi galas apa dia punya gantian dia. Sebab tuan-tuan, tiap-tiap hari malaikat ni akan turun. Tiap-tiap hari malaikat ni ada shift. Apa doa malaikat ni? Allahumma a'ti munfiqan khalafa
Seorang malaikat akan doakan, ya Allah, berilah orang yang suka berderma bersedekah ini khalafa, gantian yang baik, gantiannya. Saya bagi orang yang kedekut, Haji Bakhil kedekut. Contoh nama Haji Bakhil ya, cerita ya. Tak betul ke dak haji kedekut ya. Ya, tak haji pun kedekut dia. Allahumma ati mumsikan talafa. Ada seorang lagi malaikat, dia akan mendoakan tiap-tiap hari, ya Allah, berikanlah orang yang kedekut ini talafa, kebinasaan pada harta dia. Biar dia papel ke dana, biar dia binasa, biar dia rugi. Malaikat doakan. Tu tuan-tuan jangan kedekut. Jangan jadi bakhil kedekut ya. Jangan kedekut tuan-tuan. Ya. Bersedekahlah. Ini antara yang Nabi sebut, walaupun bisyiqi tamrah, sikit separuh kurma. Masya Allah, hebat tuan-tuan ya. Ta'ajubnya Aisyah ni dicerita tentang sikap ibu, dicerita kat Rasulullah. Nabi sebut hadis ni, Nabi tahu dia dapat syurga sebab dia terdinding daripada api neraka. Walaupun separuh, dia mendindingkan diri daripada api neraka. Ibu yang hebat tuan-tuan, hadis ni ibu ni, dan hadis ni ibu yang hebat ya. Ni cerita tentang ibu ni, seorang ibu yang hebat, sanggup bagi walaupun dia tak makan. Anak nak tak apa, bagi dua, belah bagi dua. Apa pengajarannya tuan-tuan? Islam itu mengambil berat tentang hal kebaikan. Walau sekecil mana amalan kebajikan dilakukan, pasti akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dilarang memandang enteng perkara-perkara kebajikan, walaupun sekadar senyum semasa bertemu dengan kawan-kawan dan saudara-saudara seagama. Kerana senyuman itu juga akan mendapat balasan pahala kerana dia anggap sedekah. Senyum ke sedekah. Jangan kedekut nak senyum. Jangan nampak gedebe sangat. Nampak sombong sangat. Ya, senyuman boleh menumbuhkan rasa cinta dan sayang antara yang bersaudara dan sesama manusia. Jadi antara disebut kalimatut thayyibah ni senyuman, cakap yang baik, bermanis muka. Ya, sebab dia termasuk ke sedekah. Dia memberikan manfaat kepada si pelaku dan orang yang menerima senyuman tersebut. Dan antaranya kalimatut thayyibah ni, beri salam. Jangan kedekut nak beri salam. Ya. Jangan kedekut nak beri salam. Ya, itu sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, inna min mujibatil maghfirah, daripada perkara yang melayakkan kita mendapat keampunan Allah, bazus salam, menyebarkan salam, memberi salam. Wa husnul kalam, dan baik bercakap, cakap yang baik. Beri salam, ya, sebarkan salam, dan bercakap dengan cakap yang baik. Senyum, cakap yang baik, bahasa yang baik, bukan bahasa sumpah serana, bahasa menyumpah, bahasa merapu, bahasa kutukan, bahasa keji, bahasa penghinaan, bahasa kotor, bahasa jijik. Ya, kita tegur dengan bahasa yang baik. Ya. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala hantar siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun pergi dakwah kepada Fir'aun. Allah suruh cakap dengan apa? Bahasa kasar ke? Walaupun Fir'aun tu memang Fir'aun tu Fir'aun tu kita tahu dah perangai Fir'aun. Jahat lah. Kalau sebut Fir'aun ni jahat lah. Kalau sebut Fir'aun, Maha Fir'aun ke apa, memang jahat lah. Ya, jahat benar lah. Tapi Allah Ta'ala suruh katakan waqula lahu qawlan layyina. Kamu katakan kedua kamu kepada Fir'aun itu qawlan layyina, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang boleh menarik hati dia. Kalau dia nak tertarik, tapi memang dia tak terima lah. Cuba bayangkan kalau Allah tak didik begitu. Memang kalau kita jumpa Fir'aun, terus maki terus. Fir'aun buat apa ngajak masuk Islam, dakwah buat apa baik maki terus daripada dia. Ni tuan-tuan, itu setara Fir'aun. Allah Ta'ala didik supaya katakanlah qawla faqula lahu
qawlan layyina. Itu sahabat Fir'aun. Jangan kawan-kawan kita buat gitu tuan-tuan ya. Kita maki mengalahkan apa je. Kalau kita nak nasihat dia, nasihat dia elok. Nak dakwah dia, dakwah apa benar. Ya. Disilap satu tu dia. Ya. Kita kerat 18 ke dia. Terus nanya kawan tu. Ya. Silap satu tuan-tuan pergilah, kabarlah, maklumlah. Nasihatlah. Yang kata-kata yang baik. Ini nak dakwah tuan-tuan ya. Tapi memanglah kita ni cabarannya itulah. Ya, tambah tengok orang geram je ya. Dia cakap ni geram sangat lah, nak keluar macam-macam cakapnya. Walaupun geram macam mana pun tuan-tuan, nasihatilah. Ya. Jadi ini kalimah yang baik, kalimah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu sebaik-baik ucapan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebaik-baik ucapan orang yang mengajak ke jalan Allah, yang berdakwah. Dan antara ajakan inilah dengan cara yang baik, kalimatut thayyibah, senyuman manis muka ya, dengan cakap yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, moga-moga akan menarik mereka ke arah kebenaran, ke arah Islam. Bagi orang bukan Islam, mereka ajak begitu, dia mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah untuk dia menerima Islam. Ini ikhtiar kita tuan-tuan, ikhtiar kita. Jadi muslim-muslimat, hadirin hadirat sekalian, itu dia pengajaran hadis yang kedua yang saya nak bacakan, nak berkongsi pengajaran kepada tuan-tuan muslim-muslimat. Yang penting yang pertama tadi, mengajak kita istiqamah buat benda baik, amal soleh, perkara sunat walaupun sedikit, istiqamah, dan tambah sikit demi sikit. Dan yang kedua, supaya kita bersedekah ya, hatta walaupun dengan senyuman, dengan cakap yang baik. Itu adalah nilai sedekah. Itu adalah nilai dakwah yang baik untuk mengajak manusia, mendekatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah kita laksanakan, kita istiqamah buat benda baik, amal soleh. Jangan tinggalkan. Tak, kita buat, terus buat. Baca Quran setiap hari, baca terus, berzikir ya, bersedekah, teruskan tuan-tuan. Ya. Jangan berhenti, jangan angat-angat tai ayam kata orang, pepatah Melayu ya. Kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lain, hadis yang lain pada pertemuan yang akan datang insya-Allah biiznillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tuan-tuan ada ke sebarang kemusykilan? Kalau tak ada, insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.